yang selalu respon pun 2 orang dan kamu juga ada juga yang ni lah. So kamu pun saya rasa masih lagi sebenarnya boleh dah, tapi mungkin you tak confident untuk ajar. Macam takut careless ke. Tapi Sebab kadang saya buat dengan Rashid pun macam dia kira link kan, saya dapat link. Kadang dia yang careless sikit. So, Rashid dua-dua macam siapa yang betul. Rashid tu pun banyak kali ada careless juga sebab ada berlaku. Okay, jadi kita macam ni. Okay, tadi saya ada bagi soalan frame untuk group satu lagi. So, for that kita tengok dia punya ni. Yang Muhammad Amir dengan seorang lagi siapa? Syawal nanti tengok ada apa-apa soalan tak ke? Momen ada masalah tak? Okey gitu lah madam. Ada madam. Tak ada? Boleh lah. Boleh. Kalau boleh Amir. Tolong lah. Tolong jawab ni jawab. Okey. Lani yang ini dia pun ini sebenarnya saya ambil soalan daripada group B tadi. Just nak tackle on the problem of moment, okay. Tapi nilai ni okay, kalau kamu tak nak confuse, saya betulkan awal-awal lah. Saya tanda negatif ni sebabkan kita saya betulkan awal-awal lah. Nanti jadi lagi pening kan. Okay. Ini saya betulkan, saya siap. Hero dia. Tak boleh betulkan ke lah? Tak boleh betulkan punya. Serius tak boleh betulkan. Tak boleh betulkan, kita pakai putih lah. Okay. Tambah sini. Okay. Ini pun kita naikkan ke atas lah. Okay. Jadi quick paper pula naikkan ke atas. Okay. Tadi siapa kata boleh, tak ada masalah. Muhammad apa lah tadi? Muhammad Amin. Macam mana? Momen. Okay, BX dia ada nilai 110, BY dia ada 800. Ini alamak sebab saya nak double check. Okay, tak apalah, kata kita tak, katalah kita tak tahu katalah kita tak tahu nilai apa. Ini sebab saya gunakan untuk double check jawapan tadi dengan diorang. Saya kena padam salah satu jawapan. Okay, katalah kita dah tahu dah BX dia 110 kan. Okay. Kata kita nak cari BX. Kita ada BY. Okay. So kita nak guna momen dekat C. So Amir, bagi saya macam mana nak cari momen dekat C. Tulis dia punya equation dia. Counterclockwise is positive. Amir, macam mana? Bagi tahu saya. Saya pun tak sure madam. Belasah lah, kita tak sure lah ni. Kalau siapa yang sure? Madam, siapa yang sure? Yang itu dia tak ada distance ke? Saya tak letak. Okay. Kopi dari tadi tak letak. Apa tadi distance dia kat sini 9. Jarak daripada ni sampai sini 9. Ini pun sampai C 9. Jarak yang ni sampai sini pun 9. Jarak ketinggian ini
Sekejap kena check balik. Rasanya 12. Ya 12 cm. Ketinggian dia daripada B sampai ke atas ni adalah 12 cm. Mak, air penuh dah mana. Macam mana saya nak tulis je. Okay. Padam ni. So kita nak cari BX. Kita nak cari BX. So moment dekat C. 4. Hampa 3 orang ni baiki moment sebab mana-mana pun akan pakai moment. Itu belum lagi nanti consider yang ada tanda negatif lah, apalah inilah semua. Ya, madam saya cuba. Alah cubalah terus directly. Kalau nak tunggu tulis dulu baru double check. Ya, buat je sekarang. Salah kita betulkan. Madam, kalau kan dia start cari moment dekat C kan. So dia yang 240 tu dia sekali. 240 dia sekali. Apa yang masuk ni sekali? Masuk sebab 240 ni adalah forces yang kat ujung C 9 cm daripada C. Oh, gambar dia tak cantik. Yang itu negatif 240 distance. Mana ada negatif? Mana? Apa yang negatif? Yang kalau 240 tu dia negatif ke positif itu? Kenapa dia jadi negatif? Apa reason kamu? Sebab dia count, kita kira clockwise. Sekejap. Mana satu ni? Kak, saya dengar counter, saya dengar clockwise. Yang mana satu ni? Sebab kita assume counter clockwise tapi dia clockwise. Okey, betul lah. Tu boleh je. Okey je tu. Baru dapat dengar suara kan. Selama ni dengar suara Irsalina, Ashraf dengan Rashid je. Suara orang lain saya tak pernah dengar. Tak tahu sedap tak sedap suara kan. Sedap kat suara tu. So apa yang? 240. Darat negatif. Okey, kalau boleh kita darabkan terus dengan distance. Darat baru letak ni kan. Supaya takut kamu tertinggal distance. Dia dah 9. Okey. Negatif. Okey, lagi? Negatif BC, madam. Sekejap. Satno. Kejap. Saya nak ada, tiba-tiba ada ni pula. Satno. Apa tadi? Negatif? BC Negatif BC? Apa dia? Negatif apa? BC apa? 360 tu. Silap. Okey, Newton. Lepas tu darabkan dengan 9 cm. Lepas tu negatif ke positif ni? Negatif. Ir cakap negatif. Tadi siapa yang bersuara? Amir cakap, siapa? Amir ke Syawal yang cakap? Negatif. Syawal cakap negatif. Amir? Saya pun negatif.
Orang lah, kalau orang terjun laut, apa terjun laut lah. Apa ni? Kenapa Amir? Kenapa you pilih dia negatif juga? What's the reason? Jangan cakap sebab dengan Syawal jawab. Dia pun jawab ni. Positif. Kenapa positif? Sebab counterclockwise. Tu kan tadi nak ikut lagi orang jawab. Nak ikut lagi orang lain tu jawab. Allahu Akbar. Kalau kamu tengok 360 ni 360 Newton. Okay, ni C. So dia tend to rotate counterclockwise. Jadi positif. Tengok Amir, lain kali jangan nak ikut dia cakap orang. Hang boleh fikir pun. Okay, madam. Boleh fikir. Boleh fikir sendirilah. So tak semestinya majority tu kata negatif dan it is correct. So you have to be confident dengan apa yang kamu faham lah. Okay. So lagi satu BX BY ni macam mana? BX dan BY. BX dan BY. Macam mana yang lain? Dia ada angle ya madam? Mana ada angle you all ni? Tak ada angle lah. Cuba bayangkan lah, saya rasa gambar yang saya lukis ni tak cantik ni. Kalau cantik mesti kamu nampak dengan ni. Kena lukis besar-besar lah macam tu. Bagi lurus. Kalau mak terkeluar pula. Ada angle ke? Ni point C. Mana pula sebab BY dia tegak macam ni. Jangan ilusi optik tu. Dia punya part yang bengkok, force dia tak bengkok. Force dia vertical macam ni Y dengan X macam ni. So ini adalah tadi 360 Newton. Tengok saya lepas tu nanti dah tak cantik dah saya buat. Maknanya dia akan jadi negatif BY madam. Okay, set tengok. Ya Allah ya Tuhanku. BY BY. Ya, kenapa negatif? Sebab dia tend to rotate clockwise. Okay, you tengok macam ni. Yang saya ingat cuma part ni, tapi kita letak arrow dia because pin ni kan kita tahu kita boleh pecahkan dia kepada vertical and horizontal component. So sebab kita pakai macam ni, jadi BY dia kita letak macam ni lah. Okay, C tu duduk kat atas kan, tapi tak apa, kita boleh move dia ke atas bagi nampak bayangan. Okay, kita bawa dia ke sini BY. Okay, so bila dah nampak BY tu, okay, dah boleh nampak bentuk L tak? Boleh nampak bentuk L ni? Nampak kan? Okay, ni kepala dia. Kepala dia jalan ke depan ke ataupun dia ngundur ke belakang? Mana ada kepala mestilah jalan ke depan. Sebenarnya mana ada tu. Jadi bila dia buat macam ni, clockwise lah. So bila clockwise, dia akan jadi negatif. BY darabkan dengan berapa? 18. Okay. Tapi kita nak cari BX. BY kita tahu 800. So BX dia kena masuk juga lah. BX clockwise ke counterclockwise? BX darabkan dengan 12. Clockwise. BX clockwise ke counterclockwise? Clockwise. Okay, siapa tadi cakap clockwise? Saya. Saya tu siapa? Syawal. Okay, Ir clockwise ke counterclockwise? Amir? Counter. Okay, Amir kata counterclockwise. Syawal cakap clockwise. Irsalina ni satu dengan satu ni.
Il. Ya, madam. Kalau tak nampak, cuba buat macam saya buat tadi, bentuk L tadi tu. Lepas tu kepala dia kat mana? Cuba bayangkan arrow dia bergerak macam mana. Counterclockwise. Counterclockwise. Okay. Syawal ada nak ubah ke ataupun masih lagi kekal clockwise? Sebabnya macam tadi saya katalah, majoriti bukan semestinya betul. Tapi kita kena double check lah. Saya akan double check. Dia kalau yang tu dia dekat B ke dekat C madam? Apa dia? BX. BX dekat B lah, cuma kita ambil moment dia dekat C. Maknanya okey. Dah Clockwise. Counter. Tengok hampir nak cari, dia ambil moment dekat B, apa pula ambil moment B? Sebab tu kita tulis kat sini moment at C, right? Sebab kita pick point C. So everything must be refer to point C. So kalau kita tengok ini adalah point C, BX dia macam ni, BX dia. Okay. Kita bawa ke depan lah supaya dia nampak sudut 90 tu. Jadi dia akan bergerak. Bayangkan kepala ni dia tak boleh mundur ke belakang, dia bergerak ke depan. Bila nak bergerak ke depan bukanlah bergerak macam tu. So sebab dia nak bentuk bulatan kan, jadi dia akan rotate counterclockwise. So it become positive. BX is 12. Barulah kita dapat nilai dia. Okay. Kejap. Okay, ni lah. Okay, tak payah kira lah. Kita tak payah kira. Sekarang ni kita tak payah kira. Kita nak tentukan je negatif, positif. Sampai semua okay. Saya rasa Amir dah confident dah? Dah confident dah? Okay. Okay kot. Okay, kita buat satu lagi. Dan kita akan tengok ini. Okay. Kita akan tengok apa tadi Tadi saya ada bagi satu soalan kan, dalam sebelah soalan kamu ada lagi satu gambar kan? Ada 2 gambar. Ada 2 gambar. Kita cuba lukis dia punya FBD dia dulu. Lepas tu Allahu Rabbi. Lepas tu kita buat Allahu Rabbi. Lepas tu kita buat, inilah kita tengok cari dia punya moment dia dulu. Rasa tak payah yang kita lukis FBD secara general dulu. Kejap. Mana tadi kakak tadi. Tak putih. Ni tengok. Kita ambil gambar satu lagi ni. Jadi tak apalah. Okay, pap gambar ni. So sekarang ni kita tak payah pisahkan lah dulu. Kita cuma buat macam biasa. Okay. Ini dengan ini kedudukan dia sama ya. Sama ya kedudukan, sebab buku ni dia menyebabkan dia jadi sengit lah. Tapi kedudukan dia sama lah tu. Sama level dia bukan sengit, dia bukan apa. Ini sama, A dengan E ni kedudukan dia sama. So cari kat sini. Okay. Jadinya kita tahu dekat A ni apa ni? A ni support reaction apa ni? Dekat A ni support reaction apa ni? Apa support reaction dia ni? Pin ke madam? Pin. Okay, E? E-pin juga. E-pin juga. Okay, kita biasalah. Kenapa jadi sengit juga macam buku saya buat ni. X. Agaknya memang tangan saya tadi bendung kot, dia sengit je kalau buat tu. Y. So ini pun, okay, kalau lah kamu tengok, right, ni ada Y ni kan. Okay, ada dekat kabel ni, we have 700. Okay, dia ada Y. Okay.
Jadi kita buat sini, tak boleh nak tentukan jugalah, tapi kita nak tentukan EY dia ke bawah pun saya tak boleh nak tentukan, tak apa. Jadi kalau tak boleh nak tentukan, kita buat je lah ke atas. EY ini adalah EX. Okay. Ini 700. So kita tahu kalau ikut summation FY, tapi kita sentuh sikit summation of FY equal to 0, kita dah nampak dah. Kita ada AY dengan EY ni mesti akan cover yang 700 ni, so that is equal to 0 lah. Mungkin ini EY mungkin lebih besar daripada 700, ataupun kita tak boleh assume tau. Kita tak boleh assume ke bawah 700, dua-dua ni kita confirm ke atas. Sebab pin tak semestinya ke atas, dia mungkin ke bawah. Mungkin juga dia besar kat bawah, yang EY ni besar. Jadi kita tak boleh kata 700, oh ni bagi 2. No. Okay, jangan macam tu. Sebab kadang-kadang ada yang try to assume like that. So it's not true lah. Okay, jadinya so we have here AY tambah, kita tulis apa yang kita buat lah. Okay, tambah EY pun tambah tolak 700. Okay, settle. Okay, maksudnya kalau kita dapat EY, kita akan dapat AY. Okay, tengok summation of fx, summation of fx equal to 0. Okay, sekarang ni kalau you tengok AX akan sama dengan EX. Okay, tak ada masalah. Kalau tak dapat tak apa, itu nanti yang kita kena dismemberkan dia. Tapi hari ini kita bukan nak dismember, for tutorial ni kita just nak check you punya moment. So sekarang ni kita ambil moment. Okay, nak ambil moment dekat A boleh, kita ambil moment dekat E pun boleh, ataupun kita boleh buat both lah. So kita buat moment dekat A. Kalau kita buat moment dekat A, apa yang kita cari? Cari yang 700 tu punya. 700 tu memang kita kena masukkan lah. Tapi apa yang kita nilai, apa yang kita cari? EX, EY, ataupun either one ataupun both. Which one? EX. Kita cari EX. Kita cari EX ke? Itu jawapan kamu? Ya, rasanya EX. Okay. Siapa Syawal cakap EX kita cari EX. Syawal cakap EX ke apa? Apa tadi? Amir ke Syawal yang cakap? Syawal. Oh, Syawal cakap apa? Dapat EX. Salina? Ambil moment A dapat EX. Amir? Amir makan dah? Amir tak ada. Amir makan ke? Ya. Cari apa? Moment dekat A untuk cari EX. Amir, cari apa Amir? Ir cakap cari EX. Syawal cakap cari EX. Moment dekat A untuk cari EX. Same answer with them, or do you have your own answer? Kalau you bagi jawapan lain pun you kena bagi reason kenapa. Maksudnya macam sama kot. Sama juga EX. Kenapa kamu decide kalau moment dekat A untuk cari EX? Apa reason dia? Sebab A tu dia paksi Y. Sebab A tu part CY. Moment. Sebab dia tak ada moment. Dia sama. Apa yang sama? Kalau EY tu dia sama macam Okay. A tu. Okay, saya nak tanya balik. Apa konsep finding moment? Moment, force times width, distance. If it is scalar. Okay, sekarang ni kita guna skala lah sebab kita tak guna IJK tu. Semua kita tak guna dia. Okay. So, apa syarat moment? Moment can be produced
Okay, kalau ada angle and dia boleh hasilkan moment maksimum kalau angle dia 90. Ini you punya point, ini yang tempat kamu pegang. Kalau kamu faham tadi, ini adalah you punya force, ini adalah you punya D, ini adalah sudut 90. Now tell me, EX, does it cos 90 degree? Ada tak distance dia daripada point A? Ada. Ha? Ada tak ada? Dari point A tak ada. Tak ada. Jadi kenapa pilih EX? Because kalau kamu tengok EX, okay, contoh kita ambil macam ni kan. Okay. Saya buat terbalik lah. Saya buat. Okay, saya tak nak padam yang tu, saya padam yang ini. Okay. Macam you nak pusing sesuatu lah. Kalau you pull in the same line of action, if you pull in same line of action, you rasa you bukan buat rotation, you are pulling that part. You are not doing rotation. You tak pusingkan dia. Macam mana you pusingkan cap botol? Adakah you pull dia at the same line of action ataupun kata-kata ni botol kan? Cap botol ni kan? Oh, botol dia. Okay, macam mana you akan buat, you put satu force tarik ke bawah ataupun you pusingkan ke atas. Oh, dia berpusing. Kalau you tarik pada same ni, dia tak akan ataupun tarik ke atas, you tak akan dapat buat rotation, tak boleh pusingkan cap tu. So same thing. Okay. Kalau saya buat yang ni arrow ke bawah lah Okay, yang ni jadi saya kena tukar lah, yang ni jadi negatif. Okay, nanti kan. Okay. So yang ini nak bagi sama lah. Ini adalah EY. Ini adalah EX. So kalau you ambil EX, mana dia boleh pusing? Tak boleh pusing sebab you just pull dia. You tarik dia je memanjang. Dia tak boleh rotate. Dia boleh bergerak translation. Ingat tak saya kata force, you have two condition yang dia akan causkan movement. Satu translation, translation maksudnya dia bergerak pada arah yang itulah sebab you pull dia, you tarik dia. Kalau kata ini part kita ada bagi force dia ke sini, dia akan tarik pada Y direction. Okay, kalau pada X dia akan tarik pada X direction. So itu kita kata translation, pergerakan dia secara direct lah. Okay, pergerakan yang kedua, kalau you apply force, dia akan tend to rotate. So yang ini, macam mana dia boleh rotate kalau kita ada angle? Macam ni boleh rotate. Macam ni pun boleh rotate. Cuma kita akan dapat force yang minimum tetapi akan hasilkan maximum moment. Dengar betul-betul. Minimum force untuk hasilkan maximum moment dengan sudut 90. Sebab tu kita tak kira, kita tak consider sudut selain daripada 90, kita ambil yang 90 tu saja. Okay. Kalau you tengok angle, patutnya saya buat lagi. Kalau dia ada angle kurang daripada 90 ataupun lebih daripada 90, dia boleh berpusing. Cuma susah. Maksudnya you kena bagi force lagi kuat supaya dia pusing. Okay, tapi kalau you ambil sudut 90, dia lebih mudah berpusing. Jadi kalau you nak design something, mestilah you nak design supaya kalau you buat pusingan tu senang dia berpusing kan. Jadi kita kena buatlah sudut dia 90. Contohnya begitulah. Itu ceritanya. Sekarang nampak tak kenapa kita tidak mahu ambil EX? EX kita tak perlu kira. Sebagai untuk momen ini kita tak perlu kira. Sebab apa? EX dia akan melalui, maksudnya line of action dia. Line of action, ingat balik line of action untuk EX ini, it will pass through point A. Point yang kita pilih tu. Jadi tak ada rotation. Dia cuma ada translation movement. You pull dia sahaja. Pull ataupun push. Itu sahaja. Tapi kalau EY they can cause rotation. So jadi moment dekat A,
you tak perlu includekan EX sebab EX tak akan hasilkan moment. Okay, you tak perlukan EX sebab EX tak akan hasilkan moment. Alamak, pasal dia ke sini pula. Okay. Dan you tak macam mana nak ni? Macam mana saya nak copy ni? Okay, tadi kita kata saya buat EY dia ke bawah, EX dia tak nampak lah EX dia ke sini, EY dia ke bawah, EY, EX, Y tadi kita buat ke atas, EX tadi kita buat dia mana ke kiri. Okay. Alright. Sama juga konsep dia sebab you pick point A, AY dengan AX does not produce moment. Sebab dia cuma push ataupun pull. In this case sebab saya buat dua-dua tu push. Okay, itu saja. Dia tak akan cause rotation. Jadi kita tak ada distance tu. Ataupun konsep mudah dia adalah the line of action will pass through point A. So dia akan melalui point A. Jadi AX tak perlu kira, AY tak perlu masuk dalam equation kamu, EX tak perlu masuk sebab line of action dia ni sama, dia akan melalui point A. Jadi EX pun tak perlu masuk. Yang perlu masuk dalam calculation kamu hanyalah 700 and also EY. Ni pun konsep basic ni. Salah tu kalau ambil EX. Kalau you consider EX, contoh ya, dia tak sama level. Okay, satu pin dia dekat sini, satu lagi pin dia dekat sini. Okay, ni dia punya lah. Ini pin A, ini pin E. Yang ini dua-dua kena masuk. Ini ada EX, ini adalah EY. Kalau macam ni sengit, dua-dua kena masuk. Sebab apa? Sebab line of action dia tidak melalui point A. Okay, jadi kita kena tahu. Kalau kata saya buat EX dia sengit macam ni, EX ni tak perlu kira. So kena tengok konsep mudah dia. Macam tadi saya kata, the simple concept for you to understand is if you have force and you try to see that the line of action for that particular force, is it passing through point A ataupun tidak. Kalau dia pass through point A, maksudnya macam ni, lalu macam ni, dia tidak perlu dikira. Ataupun tadi macam kata kalau saya letak A kat sini, okay, ada force kat sini, walaupun sengit tetapi dia melalui point A, we don't have to include in our calculation. Why? Because it's not causing rotation. Dia cuma boleh pull ataupun push sahaja. Okay, so itu kena tahu basic dia. Okay, so bila kita tulis equation, ni tak ingatkan macam dah boleh lepas dah. Ini tak ada lagi, macam tak sure lagi kan. Okay, jadi kalau kita nak tulis moment dekat A equal to 0. Ni ada dua je, tak banyak lah kita kena consider. Okay, 700 macam mana? 700 Newton times dengan distance dia 4 meter. Clockwise ke counterclockwise? Clockwise. Clockwise. So it become? Negative. So EY ni, kalau you tengok EY ni, EY darabkan dengan 7. berapa? 7 meter. So clockwise or counterclockwise? Clockwise juga. Clockwise. So it become negative. So, kalau kamu dah nampak hanya dua saja, kita boleh tahu ini sepatutnya positif. Okay. Sama juga kalau kata kita ambil moment dekat E. Okay, moment dekat E. Okay, moment dekat E ni nak cari siapa?
Nak cari AY, nak cari AX atau nak cari both? AY. Nak cari AY, the same thing lah, sama lah. So, AX perlu tak masuk dalam calculation kita? Tak perlu. AX tak perlu because AX will passing through point E. So jadi yang kamu perlu masukkan hanyalah 700 dan juga AY. EY dengan EX konsep dia sama juga. Now we are talking about point E. So dia macam ni. Pentingnya kita tulis point mana yang kita pilih sebab you only focus that point. You tak perlu pening-pening tengok benda lain. Okay. Jadi kita nak fokus point E. Fokus dekat point E saja. EX melalui point E tak lalu, tak perlu kira. EY akan lalu EX ke? Okay, dia punya ni akan passing terus, so tak perlu kira. Yang perlu kita kira AY. AX tak perlu, 700. Okay, jadinya sekarang 700. Okay, now rotation dia clockwise. Okay, daripada sini 3 meter lah. Okay, clockwise ke counterclockwise? Clockwise ke counterclockwise? Clockwise. Clock. Sekejap. Kenapa clockwise? Clockwise. Sebab kalau lukis dia Okay, macam ni lah. Counter. Cuba you tengok. Tadi kita tengok daripada point A. Kalau you tengok daripada point A, so serupa macam you tengok daripada dia tengok daripada point. Point E. Kami cakap tadi because we are talking about point E, so fokus dekat point E. Serupa macam kita tengok, kita jeling orang daripada mata kanan kita. Ataupun kita jeling daripada mata kiri kita. Jadi kan kedudukan kita tu akan menentukan sama ada dia ni di sebelah kiri ataupun sebelah kanan ataupun rotate clockwise ataupun counterclockwise. Jadinya please fokus tengok ni. Kalau kita ambil E, fokus dekat E saja. Kita kata jangan tengok daripada point lain. Tengok daripada point E, abaikan yang lain because we are talking about 700. Fokus dekat 700 je dulu. Yang AY ni biasa nantilah kamu tengok kemudian. Fokus kat 700. So we can see that it tend to rotate. Kalau kamu perasan, saya selalu buat macam dalam kelas kat contoh macam ni, benda ni bergerak sebab saya bayangkan dalam kepala itu, saya tak perlu lukis lagi, saya dah bayangkan dia macam tu lah. Ikutlah you nak buat tangan ke, nak buat pakai apa ke. Tapi you know that this one should be positive. Okay, so AY ni, tengok AY. Tengok AY. Tengok AY. AY ni apa? AY ni clockwise ke counterclockwise? Clockwise. Okay, so kita ambil daripada point E dan ni tengok rotation dia clockwise. So it become negative equal to 0. Macam tu lah. Macam tu lah. Nanti kalau kamu tengok jawapan yang ini, dia akan jadi EY ini akan jadi berdasarkan yang ni dia akan jadi negatif. Jadi arrow dia ni patutnya ke atas lah. Ni negatif something lah. Patutnya ke atas. Dan AY dia okay. So nampaklah AY ni ke atas. Sebenarnya AY ke atas, EY pun ke atas. So 700 ke bawah macam tu. Okay. Faham madam. Dia kena macam mana? Jangan ingat daripada point berbeza, you akan dapat nilai yang sense yang sama, rotation yang sama. Tidak, sebab kita ikut kedudukan kita seolah-olah kalau ini saya, okay, kamu duduk sebelah sini, kamu akan nampak saya di sebelah mana, macam tu. Kalau kamu duduk kat sini, kamu akan nampak saya di sebelah kanan kamu, macam tu. So itu samalah, maksudnya kalau you tengok daripada point A, dia akan rotate clockwise. Tapi kalau you ambil daripada point E, 700 ni akan rotate counterclockwise. So kena kita tengok point tu. Boleh? Tak boleh kita take slowly, at least this is very important. Memang
Moment ini sangat penting. Fx dengan Fy memang you all tak ada masalah pun. Moment. Sebab tu saya kata first class, moment ni sangat penting. Kena bagi faham. Tak boleh tak faham. Kena faham. Because ini adalah satu step untuk kamu settlekan chapter 6. Chapter 7. Kalau kamu tak faham, kamu tak boleh nak jawab soalan chapter 6 dan chapter 7. Sebab chapter 6 dia dah tambah macam-macam information. But basically kena guna yang moment ni juga. Cuma chapter 6 tu kita belajar untuk pecah-pecahkan dia. Kita kena draw lagi FBD. Kita kena kenal pasti yang mana zero force member, yang mana two force member. Itu je lah. Tapi bila dah kenal pasti semua tu, to solve the problem sama saja. Mesti ada guna moment, mesti ada fx, fy. Moment tu tak boleh lari. Memang kena bagi faham, dan kalau tak faham kena bagi faham lah, memang tak ada alasan. Memang kena bagi faham. Kalau you rasa you nak dapat good grade, saya rasa ataupun nak lulus lah. Lulus saya rasa tak ada masalah kot, insyaAllah. Siapa yang tak ada assignment tu yang saya risau tu. Jadi kalau yang ada angle tu, Mana angle mana? Kalau ada angle. kalau momen yang ada angle tu macam mana pula? Angle ada moment mana tu? Boleh bagi soalan tak? Angle ada moment. Momen ada Ada angle. tu ada. Macam kalau force dia tu ada angle. Okay, macam ni lah. This is 30. This is point A. Contoh lah. Macam soalan assignment kamu kan? B. Kod. Macam ni kod. Saya tak ingat lah soalan ni macam mana. Untuk okay, apa yang kita nak buat? Kita buat senang lah sini. Ini 7 meter. Okay, katalah saya nak cari momen dia, ya. Kita yang ni nak cari momen lah. So maksudnya saya tak sure yang ni equilibrium ke tak. So saya consider tak equilibrium sebab saya tak. Kita consider tak equilibrium lah ni. Okay, katalah saya nak cari B. Okay. Saya ada 70 Newton kat sini. Saya nak cari B. Ambil momen dekat A. Momen dekat A equal to 0. Okay. Kita pakai Y dan X macam ni kan. Y, X. So bermaksud it means that our 70 is not, okay, dia ada dua cara lah. Ada dua cara. Siapa yang nampak dia boleh jawab dengan mudah lah. Okay. Katalah yang ini kita ambil ni sini, daripada sini ke sini 2 meter, ini pun 2 meter. Okay. Kalau kamu faham konsep that moment pos D, pos dia dengan D sudut 90, you boleh dapat dengan mudah. Contoh, saya kata macam ni. Okay. Ini, right. Nampak tak dia adalah sudut 90 lah. Ni sudut 90 ni. Ni pun sudut 90 sebab saya buat sub macam ni. So jadinya kita boleh ambil terus directly. Okay, kita boleh ambil terus directly. Okay, yang ini dia tak terikat dengan macam momen ni kalau kamu tengok. Okay, ada dua cara lah. Itu yang guna Varette-Neum theorem. Kalau ingat Varette-Neum theorem, apa saya pernah cerita tentang Varette-Neum theorem. Okay, ada dua cara. Yang pertama adalah if you can make the resultant ini, you jangan ubah. Maksudnya kamu kena tengok adakah sudut dia 90. Okay, sudut 90 settle. Maksudnya kita boleh darab directly lah. So kita boleh nampak 70 Newton ini, okay, rotate dia adalah clockwise. So it become, patutnya saya tanya kamu negatif. Darabkan dengan 4. Terus darab dengan 4. Kenapa? Sebab sini sudut 90 dah. Settle dah, cukup syarat dia. 40. Okay. Lepas tu 30 ni. 30 ni rotation dia clockwise ke counter clockwise? Ni kita tak tahu sama dengan kosong. Sebab saya tak tahu soalan ini equilibrium ataupun tidak. So saya tak boleh declare dia sama dengan kosong. Okay. So counter jadi positif. Alright.
Kenapa saya letak 30? Mana ada? Apalah saya ni. B lah yang kita nak cari. Masya Allah. B yang kita nak cari. Okey lah, kita consider dia equilibrium lah macam tu. Kalau kita nak cari, kalau saya letak ini value dia, maksudnya dia tak equilibrium lah. Tapi sekarang ni, tak apalah, anggap equilibrium lah sebab kita kena tahu tak boleh ada dua unknown. So kita anggap dia equilibrium. So sini B. Dapatlah B berapa? Dapatlah B berapa. Ini cara pertama. Cara kedua adalah ini boleh pecahkan dia kepada komponen X dan komponen Y. Tapi banyak kerja lah. Maksudnya yang ini kena pecah dua, ini pun kena pecah dua. Macam mana tu? So, tadi yang kebiasaannya kamu akan nampak macam tu lah. Kita buat satu-satu dulu. Kalau you nampak benda ni serabut, cuba imagine ataupun if you can't imagine, then you have to draw. Alah, buat je lah kat jalan kertas kosong ke, tak kisahlah. Ni 70 Newton. Panjang ini 4 meter. Sudut ini 30. Kalau you tak nampak tu, kita jangan tengok B dulu. Kita sebab our focus is 70. 70 kita ada komponen X dia. Ini pun ada komponen Y dia. Jadi, kalau tak nampak juga yang ini, balik ke chapter number 2. Chapter number 2, kita ada resultant 70 Newton. Pecahkan kepada komponen X dia. Kena tahu angle, sama ada angle ini ataupun angle kat bawah ni. So saya tahu kat sini 30. Jadi kan kamu dah nampak kan komponen Y dia, komponen X dia, komponen Y dia ke bawah, which is 70 cos 30. Komponen X dia 70 sin 30. Jadinya you kena masukkan dua-dua tu. Masukkan dua-dua. So you ada dua pilihan ya, tengok betul-betul. New shortcut. Tapi jawapan dia sama. Nanti kamu akan dapat B tu samalah. So 70 kita buat untuk Y dulu. 70 Newton. Y dia apa? Cos 30. Cos 30 degree. Ini baru komponen Y. Distance dia nak darabkan dengan siapa? Distance dia. Fokus dekat komponen Y saja. 70 ni abaikan, X ni abaikan, tak payah tengok dulu. Kita fokus dekat arrow ini. Dia dah jadi straight balik kan? Dia jadi straight balik. Jadi 70 Newton cos 30. Nak darabkan distance dia berapa? Rotation dia apa? Clockwise ke counterclockwise? Rotation dia clockwise. Rotation dia clockwise. Good. Nampak lah sebab you fokus dekat sini saja. Jangan tengok yang lain, jangan serabutkan kamu. Kamu sekarang fokus. Kalau tak nampak juga kita pecahkan. Sebab tu kita kata kalau you tak nampak, you pecahkan dia. A kat sini, force Y dia bawa turun ke bawah. Sini D dia, sini 70 Newton cos 30 degree. This is the angle. Jadi rotation dia clockwise, negative. Distance dia adalah 4 meter. 4 meter. Sudut 90 ke kalau 4 meter dengan FY ni? Selain 30 Berapa 30? Dah bagi hint dah dekat sini. Saya tak nampak lagi madam. Saya tak tak boleh nampak. imagine. Tak nampak kat mana tak nampak? Kat mana kamu tak nampak? Distance dia saya dapat 2 imagine meter dia. madam. Satu-satu. Siapa cakap tadi tak nampak apa? Syawal. Saya tak dapat imagine dia punya komponen X. Tak, sekarang kita pakai komponen Y dulu. Tak dapat imagine komponen X dengan komponen Y? Tak, Y tu saya tak dapat imagine lagi macam mana. Okey. Tak apa. Maksudnya kalau macam tu kita kena kecilkan lagi. Maksudnya kena buat lagi macam kita kena pecahkan lagi dia. Macam ni. Tak nampak lagi. Kita buat
Okay, yang pecah kepada komponen X dengan komponen Y nampak lah kan? Nampak. Okay, nampak. Alright. So sekarang ni nak tengok dia rotate dengan ni. Okay, macam ni. Okay, sekarang ni kalau you rasa you tak nampak, okay. Imagine lagi, ini adalah komponen, takut sama color, nanti kamu pening ya. Banyak color pun sebenarnya dah pening kan ni. Okay, right. Ini yang kita buat 70 Newton cos 30. Okay, because moment dia cos darab dengan distance, angle dia mesti 90 degree. Do we have 90 degree here? No. So you cannot say 4 meter times 70 Newton cos 30. Tak boleh. Jadi distance mana yang akan dapat dia ni sudut 90 antara distance dengan force ini. Jadi you kena carilah. Kalau kat sini, okay berapa? Kat sini berapa? Oh rupanya begini. Lah 90. Jadi distance yang kamu kena ambil yang ini. Okay, so this is your D, which is your Dx. Sebab apa? Ingat tak? Saya tulis Barrett-Nernst theorem sebelum ni, FD equal to Fx dy plus. Ini general mestinya plus ataupun negatif lah, ikutlah saya ambil general. Fy darabkan dengan Dx. Ingat ni. Sebelum ni. Inilah Barrett-Nernst theorem. Okay. So okay, now kita dah tahulah ini adalah sudut 90. Okay, tak nampak lagi. Kalau tak nampak lagi, lukis lagi. Ni nanti lama-lama nanti kamu boleh imagine lah dalam kepala kamu. Point A, ambil dx itu, bawa turun force kamu ni 70 Newton cos 30. Okay, nampak tak rotate dia macam mana? Rotation clockwise. Okay, nampak tak distance mana yang kamu kena ambil? Yang ini. So macam mana nak cari distance ini? Ini 60. So kita tak boleh ambil ini sebab ini sudut 60. Kita tak boleh darab 70 cos 30 darabkan dengan 4 meter. Tak boleh. Tadi saya boleh darab 70 sebab dia memang resultant dia. Now kita pecahkan kepada komponen X dan komponen Y dia. So yang ini adalah 4 meter Cos 30. Cos 30 for the dx dia. Baru settle satu. Punya banyak gambar nak kena bayangkan kan. Tapi kalau kamu dah biasa, kamu tak banyak lah nak tengok. Baru buat yang 70 cos 30. X komponen dia ni akan hasilkan moment tak? Ya, akan hasilkan juga moment. So kita fokus. Okay, kita fokus yang, okay, saya padam yang ni. Sekarang kita fokus yang dekat X dia. Okay, kita fokus. Yang ini 70 Newton sin 30. Okay, sin 30. Okay. Nampak ni? Alright. Adakah kita, okay, tak cukup ruang dah ni ha. Kalau kecil ni boleh nampak lagi ke? Nampak. Boleh. Okay, ni arrow dia ni. Okay. So kita tulis, okay, sambungan dia lagi ni. 70 Newton sin 30. This is only X component. Okay. Right, sekarang nak darabkan dengan siapa? Distance dia, kemudian tanda dia tu clockwise ke ataupun counterclockwise. So, clockwise ke counterclockwise? Clockwise ke counterclockwise? Okay, ini point A, ini 30, ini you punya komponen X. So you have to imagine bagi dia straight, dapat perpendicular distance, ada sudut 90.
So rotation, clockwise, counterclockwise. Clockwise. Clockwise, negatif. Clockwise. Distance dia. Okay, clockwise betul. Distance dia. 4 meter. Adakah you darab 4 meter? Obviously it is 4 meter sin 30. iya, 4 meter sin 30. Okey, sebab apa? Kalau you tak nampak ni, kita imagine. Okey, lah. Okay, kita imagine lah. Ini point A. Okay, force dia dekat sini. Kalau daripada sini ke sini, sudut dia lebih daripada 90. So, sudut dia adalah 30, 60, 60 campur dengan 90 lebih lah, 100 lebih lah. Okay, 60 campur dengan 150 lah, lebih daripada dia. Tak boleh lah. Jadi kita nak yang dia mesti bersudut 90. So maksudnya kamu kena cari yang inilah. Y dia ni. Ketinggian ini sebab ini akan dapat sudut 90. So dy dia kita ambil 4 meter sin 30. So ini adalah dy. Baru settle untuk 70 ni. Okay. Now untuk B pula. Kerja dia jadi banyak lah kalau you buat macam tu. Kalau kata you boleh nampak dengan mudah yang first method tadi, ambil yang tadi. Tapi kalau you rasa you takut takut tak faham dan buat macam biasa lah yang kat bawah tu. Okay. Kata nak kita habiskan ni. Okay. So kita dah tak mau dah tengok 70 dah. Tak tengok 70 dah. Sekarang kita nak tengok dekat B. Okay, yang ini tadi is terpadam pula 70 kan, negatif 70. Okay. So sekarang kita nak tengok B. Okay, fokus dekat B pula. Okay. Sama juga cuma B tu Allahu Akbar. Cuma B ini dia sampai 2 meter je. So saya tak payahlah nak lukis kat atas tu. So ni 2 meter je. Tak payah nak lukis sampai 4 meter. Tak payahlah sebab kita cuma bukan sampai ke 2 meter ini saja. So 30. Okay. So kalau you nak tak nak buat cara yang pertama, you nak pecahkan kepada komponen X dan komponen Y. Ada angle-angle dia sama juga. Okay, kita pecahkan dia kepada komponen Y dan komponen X. Okay. So yang ini kalau dia ke sini maksudnya komponen Y dia ke atas. So, ini kena betul lah tunjuk cara dia. Okay. Yang ini akan jadi komponen X dia ke kiri. Ini chapter 2 ni. Chapter 2. Macam mana kamu pecahkan resultant kepada komponen X and komponen Y. Okay. Chapter 2 lah. Ni kalau kamu tak nampak lah. Okay. Y dia ke atas, X dia ke kiri. Chapter 2. Okay. Sebab point tu. Kita fokus dekat point tu. Okay. Lepas tu sama juga macam tadi. Kita dah tahu angle kat sini 30. So kita fokus satu-satu dulu. So sini B kan. Okay, jadi untuk Y dia B cos 30. Untuk X dia adalah B sin 30. Okay, jadi kalau kata you tak nampak lagi, buatlah imagine lah dalam kepala. Kalau takut salah imagine, buatlah dekat luar. Okay, kita buat arrow dia ni. Arrow dia ni, kita fokus dekat sini saja. Now we focus only B cos 30. Tak mau fikir dulu sin 30 ni tak mau. Okay, kita fokus satu-satu. Okay, ni point A. Okay. So sekarang ni, ini sudut dia 30, ini 60. Jadi kamu kena cari distance mana. Yang inilah. Okay. Cuma sekarang rotation dia clockwise ke counterclockwise. B cos 30 untuk Y komponen. Clockwise ke counterclockwise? Clockwise.
Counter. Ada jawapan juga. Counter ke clockwise? Mana satu? Okey, ingat kepala jalan ke depan. Dia mana ada kepala kamu tu undur ke belakang. Kepala jalan ke depan. Jadi dia rotate clockwise ke counter clockwise? Kalau tak nampak lagi, saya pecahkan lagi. Buat macam ni. Okey. B cos 30. Clockwise ke counter. Nampak tak maksudnya kalau tak nampak kat sini, you kena buat sampai takap macam ni. Kalau tak nampak lagi, saya tak tahu macam mana saya nak buat. Saya pun dah habis idea dah. Okay. So, counter. Tengok, ingat kepala jalan ke depan. Jadi bila nak jalan ke depan, memanglah dia tak ke atas. Jadi dia kena pusing lah. Macam tu. Jadi counter. So, dia jadi plus. Okay, distance dia pakai 2 meter cos 30. Cos 30. Iyalah, senang je kan. Okay. Alright, cuma banyaklah. Nanti kamu buat dua-dua cara ni. Tengok dapat B mesti dapat nilai yang sama lah. B tu dapat nilai yang sama. Okay, sekarang ni last. Kita fokus dekat mana? Dekat tadi kita dah buat cos 30 kan, Y kan. Now kita buat untuk Y pula. Untuk Y pula, untuk X. Untuk X pula. So untuk X, okay, untuk X. Buang yang lain, tak payah tengok yang lain. Right. We focus to B Sin 30. sin 30. Okay. Now kalau you nak pakai ni dah lebih daripada sudut 90 ni. Jadi kita kena bayangkan dia ke depan sikit lah. Okay, kita carilah mana yang dapat sudut 90. Okay, kat sini sudut 90. Jadi distance yang kamu ambil yang ini. Okay, so kita dah tahu distance yang kita kena ambil adalah 2 meter sin 30. Okay, lepas tu yang ini B sin 30. Okay, sekarang plus ke minus? Clockwise ke counter? Counter. Kalau tak nampak buat macam mana saya kata? Clockwise. Clockwise or counter clockwise? Clockwise. Tu saya ingat pula. Tu saya ingat pula. Okay. Kita nampak kita bawa ke depan. Oh, belah situ. Apa dia? Dah. Okay. Counter. Okay. So kalau you tak boleh imagine, then you kena draw lah, Kalau you imagine takut you pening, you draw lah kat tepi tu banyak-banyak bentuk L ni lah, tak pilih banyak pun tak apalah. Tak kisahlah, tak ada siapa pun yang tahu, kamu tak tahu imagine. Tak ada siapa yang tahu, kita 3 je. Itu pun sebab dia orang ni ada. Cuba kalau you cakap dengan saya, tak ada orang pun tahu, kita 2 je. Macam tu. So jadi bila counter, dia akan jadi positif. Sama je macam tadi. Cuma yang tadi lebih simple sebab kamu dah tahu yang ini sudut 90. Darab je terus. Okay, nanti you double check lah. Dua-dua ni. Dia akan dapat jawapan yang sama. Dia tak boleh jawapan tak sama. Dia mesti dapat jawapan yang sama. Cuma yang ini pecahan dia banyak kerja. Kalau you boleh buat shortcut yang kat atas ni okey. Kalau tak boleh, you tak confident, you buat satu-satu ni. Tak ada salah pun. Tak ada salah. Sebab sekarang ni you ada banyak cara. Cuma kalau you boleh faham shortcut tu, silakan. Kalau you tak faham, you nak buat satu-satu, silakan juga. Tapi dia ada pro and cons lah. Kalau buat macam ni banyak nak tulis. Kalau yang macam ni kena fahamkan betul-betul. Memang simple tapi kena fahamkan betul-betul. Boleh? Nanti dah baca lah. Ya, apa dia? Kalau macam yang arrow tu, depan arrow tu
dia punya point yang kita nak rotate lah. Depan arrow yang mana? Ni arrow. Lepas tu? Yang atas tu. Yang Madam bawa keluar tu. Yang mana? Saya yang mana? Yang ni? Ha? Yang mana? Yang Yang ni? design 30 tu kau. Yang atas sekali yang belah kiri. Ni? Ni lah Yang atas Madam sekali. cakap untuk rotation, nak tahu dia rotate Aha. Aha. counter clockwise ke tak. Yang tu maknanya depan arrow tu dia punya point yang kita nak rotate tu lah. Depan arrow ni point yang kita nak rotate. Ini point yang kita nak rotate. Point A. Oh, okay. Ni Saya confuse yang arrow tu je. kepala arrow ni saya bawa je ke sini. Maksudnya dia Maknanya akan tu- Maknanya yang arrow tu force je lah. Arrow ni force ni, cuma saya bawa dia ke depan supaya kita nampak kan. Saya bawa dia ke depan. Ini kita apply principle of transmissibility. Different point kita bawa ke point ini supaya kita dapat sudut 90 daripada point yang kita nak cari. Dia akan dapat same magnitude, dia dalam keadaan equilibrium. Ini kita apply principle of transmissibility lah. So ini juga nanti dalam method of section tu you boleh apply benda ni. Sebab you tak nampak dia, saya ingat faham je. Tapi kalau you rasa you tak faham apa saya cakap pasal yang method of section apply macam ni, tak apa. Fahamkan sampai takat ni pun dah alhamdulillah. Kalau you faham sampai takat ni. Okey dah ni lah. Kalau you boleh nampak. Okay, so yang saya buat ni adalah point yang kita pilih untuk dia rotate. Macam kalau point A lah kamu buat kat sini. Cuma kita nak nampakkan dia bersudut 90 daripada point A ni kepada force kamu, dia ada D kan. So D ni dengan force kamu tu sudut dia 90. So kita nak buat macam tu. Boleh? Boleh. Nanti try lah tengok soalan-soalan yang biasa-biasa pun tak apalah. Buat mama dulu. Macam semalam pun ada yang semalam siapa yang hantar tu bagus. Dia tak hantar panjang-panjang kat saya sebab kalau panjang-panjang satu page apa semua dia panjang tu saya tak nampak. Dia hantar sikit-sikit. Dia hantar kat saya. First dia hantar macam ni lah. Okay. Satu soalan. Lepas tu dia buat satu equation. Dia suruh saya check. Madam betul ke tak? Okay. Saya boleh tengok. Oh okay. Senang. Kepala otak saya pun tak serabut panjang-panjang nak tengok dengan gambar yang tak berapa terang kan. Okay. Tapi dia hantar dengan tulisan yang kemas. Saya tak tahu siapa. Tapi dengan tulisan yang kemas. Dia buat satu-satu. Dia buat satu je. Tak panjang-panjang. Dia buat macam ni. Dia snap gambar. Macam ni. Dia suruh check betul ke tak. Betul saya kata force yang tu salah. Dia sepatutnya rotate. Cuma kalau kamu tanya kenapa tu kena explain. Yang tu sebenarnya saya lebih prefer kalau macam ni lah. Kita ada two-way communication senang sikit. Macam tu. Okay, tapi untuk hari ni, untuk kamu cuba fahamkan fokus dia adalah you try buat satu-satu fokus satu-satu dan konsep dia kena 90 ni. Kena 90 ni. Okay. Kalau tak 90 tarik dia. Bagi dia bagi nampak dia 90. Sebab itulah D yang kamu nak cari. Okey. Kamu nak cari. Madam test bila? Ada test kan? Ada. Kalau ikutkan itulah saya rasa macam akan dianjakkan ni. Tapi kena makluman semua lah saya rasa. Sekejap ya. Kalau ikutkan sepatutnya hujung bulan ini. Sepatutnya. Sepatutnya bukan sorry satu hari kalau ikutkan minggu yalah hujung bulan ni lah 29 hari bulan 6 sampai 1 bulan 7 maksudnya dalam tarikh tersebut lah Satu test je madam. Satu test je itu pun saya tak tahu macam mana sebab kita baru nak buat test secara online. Itu pun saya tak tahu macam mana. Kalau buat 2 test saya tak tahulah nak hadap masalah yang sama kan. So kita ikutlah tu. Tapi nanti assignment 3 adalah dalam minggu depan ataupun minggu ni lah assignment 3. Minggu depan kot saya rasa. Patutnya 18 Chapter 5, 6, 7 madam. Untuk apa? Assignment 3. Assignment 3 chapter apa je yang pastinya frame dengan mesin masuk. Okay. Frame dengan mesin akan masuk.
chapter 6. 7. 6. 7 Test tu tak? semua kan? Saya rasa chapter 6 saja. 7 tak. Sebab kamu soal assignment 2 sampai chapter 5. Jadi kamu punya assignment 3 cover Six. chapter 6. 7. Tak sure, mungkin masuk test kot. Mungkin soalan teori ke tak sure. Saya tak sure. Oh my god. Test tu kalau madam tunjuk kan dalam bulan 7 lah. Kalau anjak pun tak ada lah jauh sangat, tapi dalam bulan 7 lah. Tapi kena sebab saya tak tahu lagi sebabnya lecturer yang ajar kumpulan ni macam mana, dia pun dah habis syllabus ke tak, ataupun kalau ikutkan patutnya minggu ni kita habis dah mesin. Patutnya minggu ni kita habis mesin lah. Minggu depan pergi masuk minggu depan masuk ni, masuk chapter 7. Chapter 7 tu dia kira-kira macam ni juga lah, ada kaitan juga lain. Chapter 7 dia ada tambahan sikit, dia tambah friction. Nanti kita ada consider force daripada friction pula lah, tambah lagi sikit. Macam tu je, basic dia masih lagi sama, ada fx, ada fy, ada moment. Basic dia masih lagi sama, cuma kita tambah lagi sikit. Now kita introduce satu frictional force. Boleh? Okay. Assignment probably sama ada minggu depan, awal minggu depan ataupun ni lah. Saya rasa. Ataupun start daripada Sabtu ni sampai Sabtu depan lah. Nanti kalau masuk saya bagi tahu lah. Okay. Alright. Tapi just be aware lah. Patutnya mesin tu dah settle dah. Jadi memang dibagi masa, saya rasa seminggu juga untuk kamu hantar. Yang hari tu 2 minggu sebab cuti raya. Seminggu ke 2 minggu. So jadi yang ni dibagi tempoh seminggu saja. Hopefully tengoklah, kalau saya actually benda tu ikut bergantung kepada saya lah. Saya mungkin boleh tambah lagi macam hari tu kan, kalau ada masalah saya boleh tambah lagi lah masa. Yang penting bagi tahu saya kalau kata ada masalah. Okay? Okay. Alright. Thank you tau madam. Thank you sangat. Senanglah 3 orang ni, tak banyak nak gaduh. Okay. Thank you madam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you, madam. Ya.